Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri majlis ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat-Nya, masih lagi memberikan kepada kita ruang untuk kita hidup di atas muka bumi ini, mengumpul sebanyak mungkin amal salih dan menikmati nikmat keamanan yang kita kecapi dalam negara ini. Mudah-mudahan nikmat itu akan berterusan insya-Allah. Di samping itu, kita juga perlulah tidak lupa untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi yang sedang bergolak, yang mana saban hari kita melihat pelbagai cerita kisah saudara kita dibunuh, dibakar hidup-hidup, ditanam hidup-hidup, anak gadis wanita muslimah dirogol, kanak-kanak dibunuh, disembelih di bumi Syria, di bumi Palestin, di bumi Myanmar. Saban hari kita melihat perkara ini, sedangkan kita berada di Malaysia dengan mengecapi nikmat keamanan. Maka sepatutnya, kalaupun kita tidak mampu membantu mereka di sana, kenapa tidak kita menyumbangkan doa kepada mereka? Kerana itu sahaja yang mampu kita laksanakan pada ketika ini dan juga pada saat ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja kita berdoa, mudah-mudahan diberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita di sana. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Syria, pergolakan di sana, yang mana Ahlus Sunnah diburu oleh orang-orang Syiah seperti mana orang memburu binatang buruan, dibunuh, disembelih hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Kekejaman rejim Bashar Assad yang tidak menunjukkan rasa takut, tidak menunjukkan mungkin mereka akan mengurangkan tindakan ketenteraan terhadap rakyatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada rejim Bashar Assad ini azab yang paling pedih yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang lain. Kerana kekejamannya teramatlah dahsyat. Dunia hari ini menuduh umat Islam sebagai teroris, pengganas dan sebagainya. Namun amat menghairankan
apabila berlakunya keganasan, mereka membiarkan sahaja keganasan tersebut berlaku. Mereka bahkan menyokong pula tindakan tersebut. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Myanmar. Berlakunya pergolakan agama disebabkan oleh isu-isu agama yang tidak dapat dikawal, akhirnya menyebabkan permusuhan etnik yang berpunca daripada masalah agama, isu-isu agama yang tidak diuruskan dengan baik, sehingga umat Islam di sana dibunuh, satu perkampungan dibunuh, dibakar, seolah-olah tidak ada kawalan langsung, seolah-olah nyawa umat Islam itu begitu murah. Dan inilah akibatnya, tuan-tuan, apabila isu-isu agama di dalam sesebuah negara itu tidak ditangani dengan baik. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sepatutnya mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sana. Bagaimana kita berhadapan dengan isu-isu agama, kita perlu tangani dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Apabila kita berada di dalam negara yang terdiri daripada berbilang kaum dan juga berbagai agama, maka kita mesti menguruskan isu-isu agama dengan cara yang baik. Jangan cuba untuk menimbulkan kemarahan ataupun mewujudkan suasana yang tegang sehingga menyebabkan permusuhan sesama kaum dan juga agama, penganut agama. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang boleh kita lakukan sekarang ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita di sana. Jangan lupa tuan-tuan berdoa kepada mereka dan kepada si zalim yang meratah tubuh umat Islam pada ketika ini, pada saat ini. Yakinlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan membiarkan mereka begitu sahaja. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dengan orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi ini. Lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun yang begitu takabbur, begitu zalim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka di dunia ini lagi. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Janganlah mereka itu menyangka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab ke atas mereka itu pada hari yang mata-mata ini akan terbeliak, yakni pada hari kiamat, hari yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja pada waktu itu, maliki yaumiddin. Sehingga Allah taala berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Tak ada dah orang yang berkuasa pada masa itu. Tak adalah Fir'aun, tak adalah Qarun, tak adalah Bashar, tak adalah Saddam. Semuanya pada masa itu akur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan diadili dengan mahkamah keadilan yang paling adil. Tidak ada mahkamah yang paling adil melainkan mahkamah Allah Jalla wa Ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa berdoa kepada saudara-saudara kita. Ambil kesempatan supaya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Mudah-mudahan musibah yang menimpa mereka tersebut merupakan satu ujian terhadap mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan ganjaran yang setimpal insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita masih lagi dalam bab al-iqtisad fil ibadah. Babu fil iqtisad fil ibadah, bab menyatakan bersederhana di dalam mengerjakan amal ibadah. Rasanya kita dah sampai pada hadis Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala
دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah pun menceritakan tentang sedikit latar belakang Anas ini. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid, kata Anas, Nabi nampak ada tali yang diikat di antara dua tiang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Lalu orang-orang yang berada di kawasan tersebut, mereka berkata, "Hadza hablu li Zainab." Ini adalah tali Zainab. Siapa Zainab di sini? Zainab bintu Jahsh, iaitu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ini adalah tali Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bih. Zainab ni bila dia salat panjang, lalu dia tidak ada kemampuan untuk berdiri dengan lama, dia penat, dia letih, maka dia pun akan bergantung dekat tali tersebut. Dari satu sudut kita melihat bagaimana kesungguhan beliau menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dia dalam nak menunaikan salah, sampai ke tahap tak larat pun bergantung juga dekat tali. Mana dia ikat tali kat situ supaya dia boleh berdiri lebih lama lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Hulluh." Rungkaikan tali tersebut, buka tali tersebut. "Liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyarqud." Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya dibukakan tali tersebut, dan Nabi bersabda, hendaklah setiap orang daripada kamu di dalam keadaan cergas. Yakni bila dia nak semayang tu, biarlah dia dalam keadaan cergas. Apabila dia merasa letih ataupun mengantuk, maka hendaklah dia tidur. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita, mungkin pada pandangan kita, orang yang melakukan tindakan sedemikian, salat, lepas tu letak, kalau macam di rumah kita ni mungkin ada sebelah tu kita letak macam pemegang ke tempat gantung tola tu ke, kan, kita semayang sebelah tu, kita rasa tak larat nak pergi, kita pegang benda tu contohnya, kan. Orang mungkin tengok, Masya Allah, hebatnya dia ni semayang, sampai tara tu sungguh-sungguh semayang, kan, sampai tara tu punya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Pada pandangan kita mungkin tindakan tersebut adalah tindakan yang baik, namun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tindakan itu bukan satu tindakan yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita umat dia supaya bila melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, biarlah kita lakukan ibadah tersebut dalam keadaan diri kita ni cergas. Kalau dah mengantuk, Nabi suruh kita tidur. Jadi inilah menunjukkan betapa rahmatnya agama Islam, dan betapa dalam agama Islam ni dia tak suka umat dia berlebih-lebih melampau dalam soal ibadah. Biarlah kita mengambil pendekatan bersederhana di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan sahaja benda-benda yang boleh orang kata mengganggu fokus kita dalam semayang tu, bila mana disebabkan kita mengantuk, kan, kita penat, letih dan sebagainya, Nabi suruh kita tangguh saat dulu, rehat dulu baru solat. Ada juga beberapa benda yang lain yang menyebabkan kita diminta supaya menangguhkan salat terlebih dahulu. Antaranya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salah dengan terhidangnya makanan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan begitulah juga tak ada salat bagi orang yang duk tahan dua benda ni. Akhbathan tu apa? Akhbathan ni merujuk kepada kita nak rasa nak terkentut ataupun nak buang air besar ataupun air kecil. Jadi Nabi SAW pesan dekat kita, yang mana semayang tu kita boleh tangguhkan disebabkan oleh benda-benda ni. Kerana apa? Benda-benda ni akan mengganggu fokus kita dalam semayang. Sebab itu kalau tuan-tuan di rumah ada tetamu mai apa semua, kita dah masak-masak dan sebagainya, bini kita pun dah hidang, tiba-tiba azan kan, tiba-tiba azan dilaungkan, kita nak makan dulu ke kita nak semayang dulu? Mungkin bagi orang kita perlu menyahut seruan Allah Ta'ala, tinggal makanan ni, ini dunia. Kan? Apa ni? Bila kita makan, kita mendahulukan nafsu kita, kita sepatutnya mendahulukan perintah Allah Ta'ala. Sampai tahu tu kan? Tinggal makan ni, sekali kita makan, semayang dulu. Dalam kes ni kita kata menyalahi sunnah. Sunnah Nabi suruh makan dulu, barulah pergi semayang. Pasal apa? Pasal bila kita semayang nanti, dah makanan tu dah pun terhidang. Kalau tak terhidang lagi tak apalah kan. Ini masalahnya dah hidang dah. Bini kita kata, abang boleh ramai nak makan dah, abang boleh ramai nak makan dah, puk di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dalam kes ini kita kena makan dulu. Sebab apa? Bila dah mai semayang, dah duk nampak makanan tu terhidang kan. Tengok pula malam tu bini kita buat apa? Chicken chop. Chicken chop lah kan. Chicken chop ke, steak ke kan, fried chicken ke. Kita tengok tu dia punya bau tu menyebabkan pecah liok. Kan? Jadi kita bila duk angkat takbir tu duk teringat chicken chop tu kan. Walaupun cuba nak fokus ni, tapi tak boleh pergi. Pasal apa? Duk teringat makanan yang sudah pun terhidang tadi. Jadi dalam Islam masih menitik beratkan soal-soal seperti ini, supaya biarlah kita bersederhana. Maka pendekatan yang sederhana dalam soal ini, kita kena makan dulu, barulah kita semayang. Tapi kalau kata makan dulu pun, janganlah sampai tiap-tiap hari habaq kat bini kita, bila nak azan isya je hidang makan. Hak tu nampak sangat kaki mengelak. Itu tak bagus lah. Jadi maknanya benda tu kadang-kadang berlaku lah, maknanya tak diatur, ataupun kita tak jangka benda tu kan. Tiba-tiba dah hidang dah, tak apalah, kita makan lah kan. Jadi dalam kes-kes seperti ini, Islam ni nak menunjukkan kepada kita supaya kita kena ambil kira juga keadaan diri kita ni, manusia ni teringin kepada makanan. Dan satu lagi Nabi sebutlah hadis ni, orang yang dia duk tahan, jenis kaki tahan nak terkencing, tahan nak terberak, ataupun tahan nak terkentut, orang macam ni Nabi SAW tidak benarkan mereka meneruskan salat. Sebaliknya, pergi selesai dulu masalah-masalah tadi ni, masalah-masalah yang dia sedang tanggung tu. Sebab apa? Satgi tengah duk semayang, dia duk berkerut muka punya, duk tahan dan sebagainya, sampai mengganggu fokus dalam solat. Sebab itu Nabi SAW suruh kita selesaikan masalah-masalah tu dulu, barulah kita salat. Dan dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW telah bersabda, idza uqimatis salah wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha. Apabila telah dilaungkan untuk salah, yakni diqamatkan untuk salah ataupun diazankan untuk salah, wa hadara al-'asha, dan makan malam tu telah dihidangkan, fabda'u bil 'asha, maka mulalah dengan makan malam tersebut. Jadi dalam kes ni Nabi SAW suruh juga kita mendahulukan makan daripada salah, supaya kita dapat salah dalam keadaan kita benar-benar fokus dan khusyuk di dalam ibadah tersebut. Hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum," sekiranya seseorang daripada kamu ini mengantuk. Perkataan na'as ataupun na'san ini dalam bahasa Arab, dia mengantuk. Beza antara na'san dengan naum. Dua benda yang berbeza. Naum ni kira tidur terus. Kalau atau na'san ini dia mengantuk. Kan kita biasa tuan-tuan selalu lah ni apa ada yang duk apa na'san ni. Kan dia terlelap Ustaz, dia tiba-tiba channel hilang. Kan macam TV tu tiba-tiba siaran terganggu. Macam tu kan. Dia tengah-tengah duduk ni itu kan. Benda ni saya tengok banyak berlaku hari Jumaat. Hari Jumaat dia tersengguk ke depan, ada yang tersengguk ke belakang, ada yang rapat terus kepala sampai ke lantai. Itu memang hebat. Jadi kalau dah rapat sampai kepala sampai ke lantai tu, sampai tak sedar apa dah, yang tu dipanggil naum. Kalau duk tersengguk-sengguk itu na'san. Na's itu ngantuk. Jadi Nabi SAW berkata, bila salah seorang daripada kamu ni mengantuk, wa huwa yusalli ketika dia menunaikan sembahyang, maknanya dia mengantuk ketika menunaikan sembahyang ni, hendaklah dia tidur. Falyarqud. Nabi SAW kata kalau dah duduk sembahyang tu, duduk mengantuk, duduk tersengguk-sengguk, Nabi suruh pi tidur sat dulu. Pi tidur sat dulu. Lepas tu baru mai sembahyang balik. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga tidur tadi, mengantuk tadi hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, dan sesungguhnya seseorang daripada kamu ni apabila dia sembahyang dalam keadaan dia mengantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang sembahyang dalam keadaan mengantuk ni, dia tidak sedar, boleh jadi dia hendak meminta ampun, tiba-tiba dia memaki diri dia sendiri. Boleh jadi dia sembahyang, sepatutnya dia berdoa mungkin dalam salah kan, dalam contohnya dalam rukuk antara bacaan dalam rukuk yang biasa kita baca subhana rabbiyal azim kan. Ada juga bacaan yang lain sabit dalam sunnah Nabi, antaranya subhanakallahumma bihamdik allahumma firli kan. Jadi ini antara bacaan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dok kata subhanakallahumma bihamdik allahumma firli, kita kata subhanakallahumma bihamdik allahumma la taghfirli, contohlah kan. Pi jadi lagu tu pula pasal dengan duk ngantuk-ngantuk tu, kita sepatutnya doa ya Allah ampunkanlah aku, tiba-tiba kita kata ya Allah jangan ampunkanlah aku. Beza kan dua benda tu, disebabkan oleh mengantuk. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita pi tidur dulu. So ini dalam kes-kes macam ni, contohnya macam sembahyang malam lah biasanya jadi macam ni kan, sembahyang malam. Bukannya sembahyang subuh. Sagi sembahyang subuh duk mengantuk, Nabi kata pi tidur dulu. Nampak gaya pi tidur dulu lah. Sagi dah hilang betul-betul ngantuk tu, baru bangkit. Ni masalah tuan-tuan. Ni zaman musim lah ni, musim bola ni tuan-tuan peringat sikit. Saya nak peringatlah tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan kena peringat. Kena duk teguk-teguk sikit. Tengok bola agak tuan-tuan kan. Tapi jangan sampai tinggal sembahyang. Bola tu harus. Hukum dia harus. Tapi boleh jadi haram. Pasal apa? Bila mana dia melalaikan kita sehingga meninggalkan solat-solat fardu. Ini tak boleh. Saya heran orang kita boleh qiyamul lail. Jadi mesti orang qiyamul lail. Qiyamul lail dengan tengok bola. Tak apalah, minat bola tu tak ada masalah. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajipan sebagai seorang muslim. Baik. Hadis yang seterusnya. An Abi Abdullah Jabir ibn Samurah As-Suwa'i radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Daripada Abu Abdullah Jabir ibn Samurah As-Suwa'i radhiyallahu anhuma katanya, aku telah salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa salat. Fakanat salatuhu qasda, sesungguhnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu sederhana, dan khutbahnya itu juga sederhana. Jadi Abu Abdullah Jabir ibn Samurah ini, dia menceritakan bahawasanya dia pernah salat bersama dengan Nabi SAW beberapa salat, dan dia dapati bahawasanya kelaziman Nabi SAW ini, dan ia secara khusus merujuk kepada pada hari Jumaat, di mana Nabi SAW ini salatnya itu sederhana, khutbahnya itu sederhana. Salat itu tak terlalu ringkas, tak terlalu panjang. Khutbahnya itu juga tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang. Dan dalam masalah ini, inilah sepatutnya teladan yang paling terbaik, sunnah ikutan yang paling terbaik. Ketika mana hari Jumaat, kita hendaklah yang paling terbaik khutbahnya itu lebih pendek daripada salat tersebut. Maknanya salat itu lebih lama daripada khutbah. Bukan bermakna khutbah tersebut terlalu ringkas, tidak. Sebaliknya, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatih ma'innatun min fiqhi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang itu dan juga pendeknya khutbah itu termasuk di antara itu merupakan petanda dia ni seorang yang faqih. Fa'atilu salah, Nabi kata panjangkanlah salah, waqsuru al-khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Hadis ni riwayat Muslim. Ada cerita di sebaliknya, di mana seorang sahabat Nabi nama dia Ammar. Ammar ini berkhutbah di atas mimbar, yang mana selepas daripada khutbah tu dia turun bawah, makmum pakat kata kat dia, khutbah tadi sedap, khutbah tadi bagus, tapi ringkas sangat. Pasal apa tak panjang sikit khutbah tadi? Mana depa suka dengar khutbah Ammar. Kan kita pun kadang suka kan. Kadang khatib, bila khatib mai baca khutbah hari Jumaat ni, jenis semangatnya khutbah kan. Seperti mana khutbah Nabi SAW, khutbah Nabi semangat kan. Lantang suara baginda kan. Jadi kalau imam yang ataupun khatib yang berkhutbah dengan cara begitu, kita rasa apa? Rasa semangat nak dengar kan. Bila mana isi-isi dia disusun dengan baik, kemudian dibawa ayat Quran, hadis Nabi, semuanya dibaca dengan lancar kan. Isi susunannya baik, mungkin dikaitkan juga dengan apa yang berlaku di dalam negara ataupun apa yang berlaku di dunia semasa, mana isu-isu semasa. Maka kita yang hadir pada hari Jumaat tersebut dengar khutbah ni, kita rasa fokus kita tu ada, kita tak lena, kita tak lena. Tapi kalau khutbah ittaqullah, saya ada masjid kat dalam belah kampung tu, dia start ittaqullah tu dengan nada yang sangat menyebabkan dia sepatutnya ittaqullah ayyuhal mu'minun ittaqullah kan. Speaker tu sampai nak bergegar, dia tak dah lah nak lena. Tapi ini dengan selewehnya, dengan slownya, dengan duk baca teknologi kan. Duk tekno, kawan duk lena sampai rebah habis semua. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Khutbah ni mesti kena kemas, lantang. Dia mesti dengan suara yang jelas, isinya baik, susunan ayatnya baik, supaya bila orang dengar, orang akan memberikan perhatian dan fokus. Jadi Ammar ni khutbah dia bagus. Bila dia lepas habis khutbah, orang mai kata-kata, pasal apa khutbah tu ringkas sangat? Bagilah panjang sikit kan. Ammar kata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang itu dan pendeknya khutbah termasuk di antara petanda dia ni seorang yang faqih kan. Jadi sebab itulah Nabi memerintahkan supaya pendekkan khutbah dan dipanjangkan salat. Kemudian Nabi kata, wa inna minal bayani sihra, dan sesungguhnya pada penyampaian itu sihir. Sihir ni, sihir satu, ada benda yang ajaib penyampaian.
Tuan-tuan, benda ni bukan semua orang dapat lah kan? Bukan semua orang dapat. Tuan-tuan tengok tokoh-tokoh yang ada dalam negara kita ni, orang yang pandai berpidato kan? Bila dia berucap, bila dia bercakap tu, kita kira duk tunggu yang nak dengar apa dia nak cakap. Semua orang akan fokus. Pasal apa? Pasal dia ni ada anugerah yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Penyampaian, lontaran suara, cara penyampaian dia tu sangat baik. Sebab itu Nabi sifatkan pada penyampaian itu sihir. Pasal apa? Pasal dia boleh memukau orang kan? Memukau orang. Dan kadang-kadang kalau dia temberang sekalipun, dia tipu sekalipun, apa yang dia kata tu, dia mohong kan? Bukan betul pun, bukan cerita betul pun, tapi orang boleh percaya. Pasal apa? Pasal dia ada ketokohan, ada karisma bila bercakap kan? Dia tak kira dia cakap orang politik biasa ada lah benda ni kan? Orang politik bila bercakap kan? Dia apa nama, orang akan dengar, boleh perhatian dengan baik kan? Tapi kalau orang politik jenis cakap pun tak apa nak kemas, orang tak sokong dia kan? Orang tak sokong sebab orang nak dengar dia bercakap macam mana kan? Kalau nak jadi pemimpin ni biasanya dia mesti kena ada benda ni kan? Begitulah juga khatib. Kalau kita nak pilih imam khatib masjid, maka mesti kena melihat kriteria ni. Kena buat macam apa nama, audition. Kan nak temu nak apa nama, nak ambil imam ni patut kena buat macam tu kan? Baca naik atas mimbar, baca khutbah, tengok test, tengok macam mana. Jadi sebab imam ini ataupun khatib ini perlu menyampaikan khutbah tersebut dengan penyampaian yang baik dan juga jelas. Kemudian isi khutbah, biarlah isi tersebut sesuai dengan keadaan yang berlaku dalam masyarakat. Mungkin dia nampak benda yang tak betul berlaku dalam masyarakat, maka dia ambil kesempatan pada hari Jumaat. Kenapa? Hari Jumaat ni hari yang mana orang yang tak main masjid pada hari lain, biasanya hari Jumaat ni dia main. Maka ambil kesempatan. Jangan duk ulas kadang-kadang benda-benda yang yalah tak penting sangat pun. Mungkin di saat ada banyak masalah di kampung, orang bertelaga sesama orang kampung ke, sepatutnya khutbah minggu tu cakaplah pasal apa? Perpaduan umat Islam, memelihara ukhuwah, memelihara silaturrahim. Itu patut dia cakap. Jangan duk pergi cerita buah-buahan tempatan, apa benda lagi. Dan sebagainya. Itu saya cerita apa tu? Cerita benda yang berkaitan dengan masyarakat pada masa itu. Baik. Jadi daripada hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW itu salat baginda sederhana, khutbah baginda juga sederhana. Kita tak mau terlalu panjang sehingga membosankan para jemaah. Baik. Hadis yang seterusnya, an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman al-Farisi wa Abi Darda. Daripada Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW telah mempersaudarakan antara Salman dan juga Abu Darda. Salman ni Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, begitulah juga Abu Darda. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Abu Darda merupakan orang Ansar, manakala Salman bukannya orang tempatan, orang Madinah, dia daripada Parsi. Bila dia mai ke Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dan juga Salman. Begitulah Nabi SAW bila bermulanya hijrah, berlakunya hijrah, penduduk Makkah datang ke Madinah, pengikut di kalangan pengikut Nabi, di kalangan muhajirin. Nabi SAW mempersaudarakan antara dua golongan ini, antara muhajirin dan juga ansar. Jadi Salman ini dipersaudarakan dengan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Salman telah mengunjungi atau meziarahi Abu Darda. Fara'a Darda mutabadhilah. Salman melihat Darda. Darda ni adalah isteri kepada Abu Darda. Mutabadhilah maknanya pakaian dia tu terkoyak, pakaian tu je lusuh, tampung sana sini, itu makna mutabadhilah. Mana baju tu nampak teruk sangatlah. Baju tu nampak teruk. Faqala laha ma sya'nuki. Jadi mungkin kot bila mai dalam rumah tu isteri Abu Darda ni duduk lalu depan dia, kan dia nampak macam tu, dia tanya pada isteri Abu Darda. Dia tanya, apa kena dengan hang ni kan? Baju sampai teruk sampai lagu ni. Ma sya'nuki. Qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya. Isteri Abu Darda ni kata,
saudara kamu Abu Darda ni dia tak ada hajat kat dunia ni. Maksudnya apa? Ummu Darda ni abang yang lelaki dia ni satu orang yang zuhud, dan sampai ke tahap tak mau ambil peduli pasal dunia ni. Baju koyak ke, baju rosak ke, makan pun tak ambil kisah, kira nak puasa setiap hari, tiap-tiap malam bangun qiyamul lail, tak ambil peduli dekat anak bini. Dia kira nak fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau ambil kisah langsung pasal urusan dunia ni. Fajaa Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im. Lepas tu Abu Darda pun umai hidang makanan dekat Salman. Pasal Salman ni tetamu dia kan. Jadi dia pun buat mai makanan. Lepas tu dia kata kepada Salman, kul fa inni sha'im. Makanlah, sesungguhnya aku ni puasa. Sampai terus tu tuan, kita sunnahnya bila kita puasa sunat, kalau tetamu main di rumah, kita dituntut supaya berbuka, meraihkan tetamu tersebut. Tu dalam kes ni Abu Darda pun dia tak mau. Dia kata makanlah, aku puasa. Lalu Salman pun kata, ma ana bi akilin hatta ta'kul. Aku takkan makan selagi hang tak makan. Jadi Salman ni nak supaya Abu Darda ni janganlah sampai ke tahap itu kan. Islam ni walaupun dia suruh buat ibadat, tapi dalam masa yang sama janganlah sampai mengabaikan hak diri dia sendiri. Sampai setiap hari puasa tak makan langsung, tiap-tiap malam semayang sampai tak tidur langsung. Benda ni dilarang dalam agama. فأكلا فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام. Salman lepas pada Salman kata dekat Abu Darda ni, aku tak akan makan selagi mana hang tak makan, maka Abu Darda pun makan. Bila mana sampai malam, maknanya Salman bermalam di rumah Abu Darda. Bila sampai malam, Abu Darda dah bangun dah nak salat malam. Maknanya awal malam lagi dia dah bangkit dah nak semayang. Lalu Salman kata kat dia, nam, pergi tidur. Lalu Abu Darda pun tak tahu nak kata apa lah. Tadi dah kena dah pasal makan tadi, kali ni kena pula suruh tidur. Jadi dia pun tak tahu nak kata apa, pergi tidur. Thumma dhahaba yaqumu faqala nam. Kemudian lepas pada tu Abu Darda bangkit lagi nak semayang. Sungguh kesungguhan Abu Darda nak qiyamul lail ni. Qiyamul lail bukannya tengok bola. Kemudian falamma kana akhirul lail qala Salman qumil an fasalliya jami'an. Bila sampai dah akhir malam, barulah Salman kata dekat Abu Darda, bangunlah. Dan waktu inilah dirikanlah salat. Fasallaya jami'an, dan mereka berdua itu salat. Fasalliya jami'an, mereka berdua itu salat bersama-sama. Di sini ada satu faedah yang mana para ulama kata, bila rawi ini cerita yang mereka berdua ini semayang secara berjamaah, secara umumnya salat malam ini dilakukan secara bersendirian. Dan para ulama telah membuat satu kesimpulan bahawasanya sunnah bagi salat malam adalah salat secara bersendirian. Namun tidak menjadi masalah sekiranya dilakukan bukan secara kerap, salat itu dilakukan secara berjamaah. Maknanya kita sekali-sekala nak buat secara berjamaah tak ada masalah. Mungkin kita nak qiyamul lail bangun malam, sekali-sekala buat dengan semayang jemaah dengan isteri kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi melazimi qiyamul lail itu dengan jamaah, itu bukanlah termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini antara buktinya. Begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Ibn Abbas tidur di rumah Hafsah, mak saudara dia, isteri Nabi juga. Jadi bila dia bangun malam, Ibn Abbas ni tengok Nabi semayang, maka dia pun pergi ambil uduk, dia pun semayang bersama-sama dengan Nabi. Cumanya dia pergi duduk belah kiri Nabi. Lalu Nabi pun tarik tangan dia, bawa mai di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tak bantah pun perbuatan Ibn Abbas salat berjamaah dengan dia salat malam. So ini menunjukkan kepada kita bahawasanya semayang malam ni secara umumnya sunnahnya adalah salat secara bersendirian. Namun sekiranya nak dilakukan secara berjamaah sekali sekala, itu tidak menjadi masalah. Baik. Faqala lahu Salman, lepas pada semayang tu Salman kata dekat Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. Lepas semayang tu Salman kata dekat Abu Darda, dia kata sesungguhnya bagi Tuhan kamu itu ada haknya, dan bagi diri kamu pun ada haknya, bagi ahli keluarga kamu pun ada haknya, maka berilah setiap sesuatu itu haknya masing-masing. Lalu bila Abu Darda datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita apa yang Salman kata dekat dia tadi, nasihat tadi, yang mana bagi Allah itu ada, bagi Tuhan kamu itu ada hak dia, bagi diri kamu ada haknya, bagi ahli keluarga kamu ada haknya, maka berilah setiap sesuatu itu haknya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Darda, sadaqa Salman, benarlah apa yang dikatakan oleh Salman tersebut. Sebenarnya apa yang Salman cakap kepada Abu Darda itu asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pesan dah benda tu kepada Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Nabi dah kata benda yang sama. Jadi kita lihat daripada hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam ni satu agama yang sangat meraihkan fitrah ataupun sifat semula jadi manusia ini, yang walaupun dia Islam suruh kita buat ibadat, tetapi dalam masa yang sama kita kena jaga juga kesihatan diri kita, jaga juga hak diri kita. Diri kita ni manusia, kita kadang-kadang perlu kepada rehat, perlu kepada bergurau senda sikit-sikit, perlu juga kepada menjaga anak bini. Jadi dalam kes seperti ini kita patut ambil pengajaran lah. Janganlah kadang-kadang baru ni ada suatu orang hamba Allah mai minta nasihat dekat saya. Dia duk rasa macam Tuhan uji dia dengan satu penyakit, kemudian dia duk rasa macam ini merupakan petanda daripada Allah Ta'ala, peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi dia sampai dah tak ambil peduli anak bini dah. Pergi kerja pun tak boleh nak fokus pada kerja. Dia kira dengar semayang azan saja, dia kalut nak pergi semayang jemaah. Dan dia dah tak ambil peduli dah benda-benda yang lain. Mana dia terlalu takut pasal dia ni dia takut dia akan mati, dan dia tak bersedia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk waktu dah tuan? Masuk waktu. Masuk waktu. Kita azan selalu, kita sambung. Ada muazzin? Ada. Ya? Terus tak malah? Tak ada muazzin. Okey, kita tunggu. Kat mana ada saya lupa. Apa tadi? Ada orang pejabat saya. Okey. Tuan-tuan, bukan apa saya lebih suka kalau sekiranya masjid macam ni kita setiap masuk waktu kita laungkan azan, itu lebih afdal lah semua. Tapi tak apalah. Berbalik pada masalah tadi, jadi kawan ni dia sampai masuk, dia cakap dekat saya tu, mata ni duk menangis, duk cerita yang dia ni duk takut lagi dia mati, dia tak bersedia lagi apa semua. Jadi dia pun sampai ke tahap dia kata, bila dia ambil ayat semayang tu dia duk rasa tak apa nak betul-betul kena. Bila dia buat benda-benda lain, dia duk rasa macam tak apa nak betul lagi. Semayang dia duk rasa tak apa nak kena, dia duk ulang-ulang beberapa kali. Dia boleh pi sampai ke tahap was-was. Sampai ke tahap tu tuan-tuan, dia tak mau peduli. Dia pergi cari kawan-kawan lama dia, minta maaf, siapa ada hutang bayar habis semua hutang. Sampai orang menjadi pelik, hang ni bersiapa? Buang tabiat ke? Nak mati ke? Sampai ke tahap tu. Jadi Islam ni tuan-tuan, walaupun kita mungkinlah suatu ketika dahulu bukan orang yang baik, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, jangan pula sampai ke tahap kita pula nak buat ibadat tu sampai dah tak peduli tentang diri kita. Benda ni dilarang dalam agama. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda dalam hadis kita dah baca awal bab dulu, halakal mutanatti'un, telah binasalah orang-orang yang bersikap
ekstrim dalam ibadah ni, melampau-lampau. Benda ni dilarang dalam agama. So dalam kes ni macam tuan-tuan sendiri kan, macam tuan-tuan, saya suka kalau sekiranya masjid-masjid kita ataupun surau-surau kita tak payahlah buat kuliah tiap-tiap malam. Saya suka macam tu. Sebab apa? Di zaman Nabi SAW, Ibn Abbas pernah menyifatkan bagaimana Nabi SAW itu menyelang-nyelikan kuliah. Mana majlis ilmu ni dia selang-seli, bukannya tiap-tiap malam ada, tak. Supaya tak mau kita ni jadi bosan, jemu. Kadang-kadang kita akan jadi jemu. Mungkin semangat seminggu, semangat sebulan, lepas pada tu malah dah nak pergi. Macam tuan-tuan pun suka hadir majlis ilmu, tak apa, bagus, alhamdulillah. Ni mai bagus ni dengan rakam semua benda ni, bagus, tak apa. Tapi jangan tiap-tiap malam duk pergi kuliah. Tuan-tuan kena ingat, pada diri tuan-tuan ada hak dia juga. Pada anak, pada ayah kita ada hak juga, kan? Keluarga kita kena jaga juga. Jadi tiap-tiap malam duk pergi kuliah. Anak abah ni kira duk pergi mengaji je, kan? Cik nak pergi beli supermarket, nak pergi barang, nak pergi shopping kat supermarket. Bini pun kata, abang ni kira duk pergi kuliah tiap-tiap malam. Tak bolehkah kita pergi keluar makan, kan? Di apa nama? Badan kota ke apa, kena apa sembot ke sekali sekala. Ini kira duk pergi kuliah saja. Bukan kuliah tu tak bagus. Bini kita mula start beletak. Kita beletak balik kat dia. Kita apa ni? Orang suka majlis ilmu ni dah bagus ni. Abang bukan menyapi dangdut pun. Kita marah kat tu pula kat bini kita. Tuan-tuan, Islam ni sukakan pendekatan yang sederhana. Jadi ada malam pergi kuliah, ada malam rehat dengan anak bini, kan, tengok homework anak, kan, ajak dia, ataupun kata malam ni jom kita pergi apa nama geni ke apa, kan. Kita pergi naik tu apa nama, ada hak pusing-pusing ke apa mainan tu, kan, pergi, kan. Malam ni kita pergi Jasco ke, kan, kita tengok apa barang shopping bagus sikit, tak ada masalah. Jadi bukan kata orang jenis kuat agama ni dia tak peduli dah urusan dunia ni, tak, tuan-tuan. Tak ada benda tu dalam agama. Nabi SAW tu sendiri, dia tu sendiri seorang Nabi, seorang Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah. Dia dalam beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cerita bagaimana Nabi bila selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus Nabi mangkit balik rumah dia. Kita hari ni cuba sekali imam kita bagi salam, baca astaghfirullah sikit, terus mangkit balik rumah. Kita kata apa tu imam ni? Mengutamakan urusan dunia daripada akhirat. Kita marah kata imam kita. Tuan-tuan, Nabi sendiri buat macam tu. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya ada masa kita zikir panjang. Nabi ada zikir panjang. Ada masa Nabi zikir panjang. Ada masa Nabi zikir pendek, Nabi terus mangkit balik di rumah dia, kan? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap orang ada hak masing-masing yang perlu dia jaga. Diri dia ada hak untuk dia jaga, kesihatan tubuh badan dia, makan minum dia, pakaian dia, pakaian anak bini dia. Jangan sampai tak ambil peduli langsung. Nama kata kuat agama ni, tak boleh. Baju hak branded tak boleh. Baju semua mulai hari ni, abah dah balik kuliah ni, abah jadi semangat. Jadi mulai hari ni kita semua pakai baju bandel. Baju baru tak boleh. Bandel, semua bandel. Solat dalam pun bandel. Saya tengok solat dalam pun orang jual bandel juga lah. Tak ada, semua hak baru tak boleh. Semua bandel belakang. Kita kira kena zuhud semua ni dunia belakang. Kita kena akhirat. Jadi Islam ni tuan-tuan tak menggunakan pendekatan tersebut. Jadi teringin nak pakai baju elok dan sebagainya. Kita ada duit lebih, belanja untuk anak bini kita. Belanja untuk anak bini kita. Saya heran kat kadang-kadang orang kita ni. Yalah, tak ada masalah nak apa nama? Sedekah buat makan untuk anak yatim ke dan sebagainya, tak ada masalah. Bagus buat kenduri selalu, tak ada masalah. Tapi jangan sampai ke tahap anak bini kita duk jamu makan ikan keri tiap hari. Tak boleh, tuan-tuan. Dalam Islam suruh kita berlaku adil dalam kes-kes seperti ini. Anak bini kita sekali-sekala buat apalah, kedai tom yam ke, kan, siakap 3 rasa ke, makan benda-benda yang mungkin mewah sikit, menggembirakan ahli keluarga, itu juga termasuk di antara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
hatta makanan yang disuapkan ke mulut isteri kita itu adalah sedekah, Nabi sifatkan. So sepatutnya kita ambillah kesempatan ini dan janganlah bertindak sampai ke tahap kita tinggal dunia, seperti mana nasihat Salman kepada Abu Darda, yang mana isteri dia habaq yang Abu Darda ni tak mau dah ke dunia ni, kira nak fokus kepada akhirat. Jadi Salman nasihat dia, sesungguhnya pada diri kamu ada haknya, pada bagi Tuhan kamu itu ada haknya juga, dan juga bagi ahli keluarga kamu ada haknya. Maka berilah setiap individu itu haknya masing-masing. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa kita berhenti takat dulu kot, pasal hadis yang seterusnya ni, hadis dia agak panjang sikit. Hadis dia sangat panjang. Mudah-mudahan kita kesempatan pada kuliah yang akan datang kita akan tengok dengan lebih detail lagi insya-Allah. Iaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn Al-As tentang masalah puasa. Adakah boleh kita berpuasa secara berturutan sepanjang masa, setiap hari puasa? Apa sunnah dalam masalah ini? Jadi insya-Allah semua tu kita akan tengok pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa soalan, saya buka lah. Wallahu a'lam. Bulan puasa, sedekah apa? Azan masjid, betul? Sedekah makan. Tak berhenti dah. Maksudnya apa? Benda tu boleh ke tak? Nak tanya apa sebenarnya? Soalan saudara kita ni, dia tanya bulan puasa, azan, makanan kan duk hidang dah, kita nak pederah tu dulu ke ataupun kita semayang dulu? Wallahu a'lam. Kalau kita tengok dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah menyatakan kalau sekiranya makanan tu sudah terhidang, maka kita mulakanlah dengan makan terlebih dahulu, barulah kita salat. Dan saya tengok amalan masa saya duduk di Madinah dulu, bulan puasa, depa bulan puasa tuan-tuan, masya-Allah, sangat bagus tuan-tuan, bagus. Bulan puasa orang berlumba-lumba buat kebaikan. Tuan-tuan masuk dalam Masjidin Nabawi tu, pelbagai jenis hidangan ada, pelbagai jenis cucuk dengan buahnya, dengan buah kurmanya, dengan jusnya, pelbagai mak nenek lah, lembak ada. Di luar masjid tu segala mak nenek nasi ada. Nasi ayam, nasi kambing, nasi unta, apa jahanam lagi semua ada kat situ. Macam-macam. Tuan-tuan nak makan apa? Sila pilih. Tapi saya tengok depa bagi ruang yang agak panjang sikit. Maknanya dan orang makan nasi tu. Dan jadi kami masa tu kira hari-hari tu susun lah. Esok nasi ayam tu lah. Esok ni pula kan. Tapi kita duk makan masa tu, kita rasa dan dia bagi masa lama sikit. Lepas pada azan tu, dia bagi masa lama sikit untuk orang makan. Tapi taklah lama sampai kira makan duk sandang rehat dah tuan-tuan. Kita makan kira rasa, sebab makanan kira portion dia tu kira cukup bagi kenyang. Jadi tak boleh bagi lebih. Satgi kira pakai tak tarawih dah tuan-tuan kan. Jadi dia bagi portion tu cukup. So kita makan tu, semua orang bungkus semua siap. Bila qamat tu semua orang boleh duduk dalam saf cukup cantik tuan-tuan. Hebat cara pengurusan dia. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam masalah ni, kalau di tempat kita, contohnya masjid kita biasanya saya duk tengok banyak tempat, biasanya hak hidangan hak pertama tu dia apa nama? Kurma, bubuk kanji kan. Jadi kita pederah tu dulu tuan-tuan. Jangan ada dah nasi ada kat sana, tapi orang duk hidang hak ni dulu. So makanlah hak ni dulu kan. Kuih apa sikit-sikit, mai semayang. Lepas tu sekali sambunglah nasi tadi. Sambunglah nasi tadi. Itu saya tengok biasanya amalan di tempat kita lah. Bagus juga benda tu. Tapi kalau nak terus dengan nasi pun tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Makanlah nasi tu dulu, tapi biarlah berpada-pada tuan-tuan. Jangan balas sampai sekali nak semayang maghrib pun duk rehat dulu lah sebagainya. Lalas sampai dah dekat nak Isya baru kalut nak semayang. Yang ni masalah tuan-tuan. Ini masalah. Sebab tu saya rasa bagus juga kalau sekiranya
makanan yang simple, macam tadi kuih sikit ke, bubuk kanji apa semua, supaya kita nak hilangkan apa nama hawa nak makan tu. Kita bulan puasa ni time nak buka puasa tu yang sungguh-sungguh tu yang pi bazar Ramadan tu, semua benda kita beli pasal apa? Hawa nafsu kita nak makan tu. Hilangkan benda tu sikit, lepas tu semayang, lepas semayang makanlah nak makan apa. Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Dalam solat jemaah, wallahu a'lam. Kalau ini soalan berkenaan dengan qunut nazilah. Qunut nazilah ini macam tuan-tuan, qunut yang biasa kita baca dalam solat subuh itu asalnya bermula dengan qunut nazilah. Qunut nazilah ini qunut disebabkan sempena tertentu. Seperti mana di zaman Nabi SAW, apabila musuh-musuh Islam memberikan tekanan yang hebat kepada dakwah Nabi, Nabi berdoa supaya dimusnahkan mereka ini, dihancurkan mereka ini. Jadi doa tersebut asalnya dibaca dalam setiap waktu solat. Setiap waktu solat, bukannya pada waktu subuh saja. Cumanya datang dalam riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, tak silap saya, Nabi SAW memberhentikan qunut pada solat-solat waktu yang lain, melainkan solat subuh. Disebabkan itulah Imam Syafi'i menfatwakan dalam masalah ini, qunut itu diteruskan pada waktu subuh. Jadi dalam kes macam keadaan sekarang ni misalnya, saya melihat fatwa-fatwa ulama dalam masalah ini, kebiasaannya mereka menyatakan bahawasanya perlu datangnya anjuran daripada pemerintah dalam hal ini. Iaitu contohnya macam sekarang ni berlaku umat Islam kita di Syria, di Myanmar dan sebagainya, maka pemerintah menganjurkan supaya semua masjid-masjid di dalam negara ini supaya mereka melaksanakan qunut nazilah. Maka pada waktu itu semua imam di setiap masjid mestilah melaksanakan qunut nazilah tu, dan biasanya pemerintah akan hadkan dalam tempoh tertentu, seperti mana Nabi hadkan dalam tempoh sebulan. So mungkin kita hadkan dalam tempoh sebulan ke ataupun 2 minggu ke, supaya semua masjid buat begitu. Tetapi secara umumnya saya melihat masalah ini kebanyakan para ulama memfatwakan mestilah ada arahannya daripada pemerintah. Wallahu a'lam. Sama macam masalah solat istisqa, ia juga perlu datangnya arahan daripada pemerintah. Wallahu a'lam. Ya. Dalam keadaan uzur. Oh. Oh. Saudara kita tanya, bagi orang yang sakit, bagi orang yang sedang sakit, kita tahu ada rukhsah bagi orang yang sedang sakit bila salat. Kalau dia tak mampu berdiri, kita disuruh sembahyang dalam keadaan duduk. So kalau sekiranya dia menggunakan benda lain, tongkat ke, ataupun dia sandakkan badan dia dekat dinding ke, ataupun dia letak tali ke, wallahu a'lam, tak ada masalah dalam hal ini. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dalam kes ini kita katakan bukanlah tindakan yang dia lakukan tersebut asalnya dia memang kuat, tapi lepas pada tu dia tak larat dan sebagainya, dia sandak macam semayang malam lah kan. Tak, inilah solat yang fardu. Contohnya tuan-tuan patah kaki dan sebagainya kan. Tuan-tuan mungkin masih ada keupayaan untuk semayang dengan sandak pada tongkat dan sebagainya, tak menjadi masalah. Allah. Ya. Puasa Rejab dengan Syaban macam mana? Wah. Dia macam sunnah ke apa dia? Ya, okey. Terima kasih. Soalan daripada saudara kita, dia tanya tentang apakah status puasa secara berturutan, iaitu macam sekarang bulan Rejab, kemudian Syaban, kemudian kita sambung pula dengan Ramadan. Apakah ia merupakan satu sunnah daripada Nabi SAW? Wallahu alam. Benda ni saya nak sentuh kuliah akan datang, pasal hadis tu ada kaitan, tapi tak apalah, dah tanya saya jawab. Benda ni wallahu alam tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi, iaitu
melakukan puasa secara berterusan. Bulan Rejab sebulan kita puasa, kemudian kita puasa pula sebulan Syaban, kemudian lepas itu disambung dengan Ramadan. Ini tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat pada hadis yang akan kita baca pada kuliah yang akan datang nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Amr ibn al-As, yang mana dia ni sentiasa puasa, setiap hari puasa strict macam tu. Nabi SAW kata kepada dia, puasalah kan, sum minal ayyami sum minas syahri thalathati ayyam. Nabi pesan kat dia, puasa daripada satu bulan tu tiga hari. Jadi Amr ibn al-As kata, aku mampu buat lebih baik pada tu lagi. Nabi kata pada dia, puasalah pada hari Isnin dan juga hari Khamis pada setiap minggu. Dia kata, aku mampu buat lebih pada tu lagi. Nabi kata, puasalah 2 hari tak puasa, puasa sehari tak puasa 2 hari kan, selang 2 hari baru puasa. Dia kata, aku mampu buat lebih pada tu lagi. Nabi SAW kata, puasa sehari tak puasa sehari, maknanya selang sehari puasa. Dan itu adalah puasa Daud alaihi salam. Dalam sebahagian riwayat Nabi SAW menyatakan, tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. So ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak ada puasa yang berterusan dalam setiap bulan ni, melainkan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Adapun pada bulan-bulan yang lain, yang paling terbaik adalah seperti mana puasa Daud alaihi salam, iaitu puasa sehari, bulan buka sehari. Itu pun kalau kita tengok nanti pada kuliah yang akan datang, Abdullah ibn Amr ibn al-As bila dia dah tua, dia kata, alangkah baiknya sekiranya aku mengambil rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa sebulan 3 hari ya. Dia kata, awal itu semangat, lalah tak mampu. Jadi dalam kes ini tuan-tuan, amalan mungkin sebahagian daripada orang kita yang puasa Rejab penuh, kemudian penuh Syaban, ini wallahu alam tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun dalam bulan Syaban, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di dalam bulan Syaban. Maknanya dalam bulan yang lain Nabi lebihkan sikit dari dalam bulan Syaban ni. Maknanya Nabi banyak berpuasa. Tapi bukan Nabi puasa penuh Syaban tu, tak. Tapi Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban. So ini antara sunnah yang patut kita ikut. Mudah-mudahan akan ada keberkatannya insya-Allah. Boleh nah? Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Soalan daripada saudara kita, kalau kita semayang orang sebelah kita baca Fatihah kuat sampai ganggu kita, lagu mana? Benda ni asalnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi SAW ada menyatakan tentang masalah ini, yang mana Nabi rasa terganggu dengan bacaan yang dibaca di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi selepas salat Nabi menegur perbuatan sahabat yang membaca secara kuat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama kata dalam masalah ini, dalam bacaan dalam salat, khususnya dalam salat jamaah, terdapat khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata tak payah baca Fatihah langsung, ada yang tetap kata kena baca, tetapi bacaan tersebut bacaan hanya kira untuk diri dia saja, mungkin dia dengar sikit, mana perlahan, bukan sampai mengganggu orang di sebelah. Saya faham ada di kalangan kita yang kadang-kadang kuat dia baca kan, kuat tu sampai kita di sebelah ni duk baca Fatihah tu jadi terganggu kita Fatihah kita kan. So dalam kes ini, biarlah bacaan Fatihah tu kalau kita nak baca pun baca dengan perlahan. Perlahan tu maknanya paling pelan lah, paling volume paling rendah kali. Paling rendah kali, jangan sampai mengganggu orang di sebelah kita. Apatah lagi kadang-kadang kuat sampai mengganggu imam di hadapan ni, sehingga bacaan imam tu jadi salah kan. Ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Boleh je nak? Baik tuan-tuan, saya rasa takat tu dulu insya-Allah pada malam ni. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Dan kita sambung nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.